Okey, kita akan pergi kepada tajuk catapai. Untuk tajuk catapai, kita akan fokus kepada ciri dan kegunaan catapai. Yang kedua, cikgu akan ajar awak macam mana cara untuk melukis catapai dan ada beberapa pengiraan yang kita perlu laksanakan sebelum kita melukis, iaitu kita perlu cari saiz sudut sektor, pilih jejari yang sesuai untuk catapai dan juga kira peratus saiz berdasarkan jadual. Dan yang ketiga, kita akan pergi kepada mentafsir catapai. Catapai ialah sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Okey, kita akan tengok yang pertama adalah ciri-ciri catapai. Yang pertama, setiap sektor mewakili maklumat tertentu. Kedua, saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat. Ketiga, nilai setiap sektor dinyatakan dalam peratus. Yang keempat, nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah yang mewakili 100%. Catapai juga perlu mempunyai tajuk, petunjuk dan menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat. Okey, catapai dia boleh digunakan. Apakah kegunaan catapai? Yang pertama, mewakili data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik, menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas, menggambarkan taburan data dan maklumat, membuat pembacaan yang lebih efektif, memudahkan rumusan dibuat sesuai untuk menunjukkan perwakilan data seperti sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara, negara asal pelancong asing ke Malaysia, destinasi import dan ekspor utama bagi negara Malaysia. Okey, panduan membina catapai dengan merujuk kepada jadual 2.1 yang menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Kita akan ikuti langkah-langkah untuk menghasilkan catapai yang lengkap. Yang pertama, pelajar perlu kenal pasti negara asal pelancong ke negeri Pahang. Okey, kita ada Amerika Syarikat, Australia, Jepun dan Thailand. Yang kedua, jumlah pelancong dalam unit O, orang cari yang paling banyak. Yang paling ramai adalah 238,378 orang. Okey, kita akan kira dulu yang pertama. Okey, untuk kira, pelajar perlu bundahkan data mengikut kesesuaian untuk memudahkan anda membina catapai. Contohnya, awak tengok peratusan 3, 7, 69, 21, 9. Bila awak kira, awak akan ada dalam titik perpuluhan. Perlu bundahkanlah. Yang penting, jumlah keseluruhan untuk peratus dia mesti 100. Dan saiz sudut sektor, jumlahnya adalah 360 darjah. Sebab satu bulatan bersamaan 360 darjah. Okey, langkah yang pertama, tukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratusan. Okey, kita tengok yang pertama, 238,378 orang kita bahagikan dengan jumlah tadi. Bawah sekali dia ada jumlah 347,197 orang darabkan dengan 100% untuk dapat peratusan. Jadi jumlahnya awak akan dapat 69%. Okey, untuk kira saiz sudut sektor, 69 tadi bahagikan dengan 100 sebab jumlah untuk peratusan adalah 100%. 69 bagi 100 awak darabkan 360 darjah. Awak akan dapat 248. Okey. Tengok yang kedua, langkah kat sini dia minta tentukan saiz sudut sektor. Saiz sudut setiap sektor. Kena kira satu persatu. Okey, yang ketiga, tentukan jejari yang sesuai dan lukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis. Jejari terpulang pada pelajar. Yang jika soalan minta awak bagi jika diberi jejari dalam soalan perlu ikutlah. Tapi kalau soalan tak ada minta jejari, pelajar boleh tentukan sendiri. Boleh pilih 5 cm, 6 cm. Okey. Okey, langkah keempat, lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas. Okey, dan yang kelima,
Lukiskan setiap sektor dari nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil mengikut arah putaran jam dengan menggunakan jangka sudut. Yang keenam, warnakan sektor dan tuliskan nilai peratus pada setiap sektor. Dalam bulatan tu kena ada berapa peratus. Dan yang ketujuh, lengkapkan catapai dengan tajuk, petunjuk dan jumlah keseluruhan di bahagian bawah catapai. Okey, latih diri B ni kita tengok satu persatu. Bulatan dilukis menggunakan apa? Okey, manakala saiz sudut sektor diukur menggunakan apa? Okey, bulatan dilukis menggunakan jangka lukis. Manakala saiz sudut sektor diukur menggunakan protektor. Soalan yang kedua, setiap sektor dilukis mengikut putaran jam dari nilai berapa kepada nilai berapa. Okey, yang ni saiz sudut sektor dilukis mengikut arah putaran jam dari nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil. Latihan B, buat dalam buku tulis masing-masing untuk tajuk catapai. Okey, latihan tambahan untuk catapai. Objektifnya membina catapai menggunakan komputer. Alatannya komputer. Yang ni data boleh dikumpulkan dalam grup geografi tingkatan 3. Pelajar, saya akan keluar kampung, pelajar boleh dapatkan data kat situ. Jadi minta kerjasama semua rakan untuk kongsi maklumat masing-masing. Okey, berdasarkan jadual 2.2, setiap kumpulan dikendaki mendapatkan data rumah sukan bagi murid tingkatan 3 yang berbeza di sekolah dan membina catapai menggunakan komputer. Okey, masalah yang biasa pelajar hadapi adalah tak ada komputer. Cikgu tak ada komputer, nak buat guna apa? Boleh lukis je lah guna tangan, tak ada masalah. Okey, yang ketiga, tunjukkan langkah-langkah membina catapai menggunakan komputer melalui persembahan multimedia. Kalau tak ada komputer, boleh gunakan awak punya telefon. Carilah apa-apa perisian yang sesuai. Okey. Keempat, lengkapkan catapai yang dibina dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai. Bentangkan hasil kerja setiap kumpulan di dalam kelas. Ini tak perlu bentang dalam kelas. Cuma dah siap kongsikan dengan saya dan rakan-rakan dalam grup geografi. Guru akan buat penilaian dan memberi maklum balas. Untuk yang ini, tak ada paksaan. Tapi kalau pelajar tu nak dapat tahap penguasaan 5 dan 6, awak kena buatlah. Kalau awak tak buat, cikgu memang tak akan bagi awak untuk tahap penguasaan 5 dan 6. Okey, ni terpulang pada awak sendiri. Nak buat ke tak nak? Saya galakkan awak buatlah sebab bila awak buat, awak dapat markah yang lebih baik. Tahap penguasaan yang lebih baik. Okey, kita dah masuk tajuk yang ketiga iaitu langkah-langkah mentafsir catapai. Untuk mentafsir catapai, pelajar perlu tafsirkan catapai yang awak dah buat. Macam mana nak tafsir? Yang pertama, kena kenal pasti tajuk. Tajuk catapai kena tulis dalam bentuk ayat. Contoh catapai di sebelah ni, tajuknya adalah kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Jadi tafsiran awak, catapai menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal iaitu Jepun, Thailand, Australia dan Amerika Syarikat ke negeri Pahang pada tahun 2016. Okey, ini adalah tajuk. Yang kedua, kenal pasti sektor. Kenal pasti sektor, setiap sudutan ni berapa? Apa negara dan berapa nilai dia? Perlu nyatakan. Okey, kita tengok kat sini. Jumlah keseluruhan bagi bilangan pelancong ialah seramai 347,197 orang. Bilangan pelancong dari negara Jepun adalah seramai 238,378 orang. Yang bersamaan dengan 69%. Yang ni dia pergi kepada kenal pasti sektor. Setiap sektor kena sebutkan. Okey. Yang ketiga, nilai. Nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor. Okey, nilai keseluruhan tadi dah ada.
Okey, yang keempat, nilai sektor tertinggi dan terendah. Perlu nyatakan sektor yang tertinggi sektor apa, berapa nilai dia. Sektor yang terendah sektor apa, berapa nilai dia, mewakili berapa peratus. Okey, yang kelima, nyatakan perbezaan antara sektor. Boleh ambil negara Jepun dengan negara Thailand, negara Jepun dengan negara Australia, negara Jepun dengan Amerika Syarikat. Mana-mana negara awak boleh pilih satu. Untuk dapat perbezaan kena tolak lah. Nilai tertinggi tolak nilai terendah dapat perbezaan. Dan dinyatakan dalam bentuk ayat. Yang keenam, huraikan isi tersirat berdasarkan dapatan data. Daripada dapatan awak ni, apa isi tersirat? Okey, contoh isi tersirat. Okey, dia dah buat kat sini dalam perenggan kedua. Kehadiran pelancong dari negara Jepun yang ramai ke negeri Pahang adalah kerana menikmati iklim tropika yang sangat berbeza dengan iklim di negara mereka. Betul tak? Ya, contohnya negara Jepun. Iklim negara Jepun dengan iklim negara kita berbeza. Negara Malaysia iklim khatulistiwa. Jepun dia adalah negara iklim sejuk, hawa sederhana. Okey, itu dia. Dan yang terakhir, buat rumusan keseluruhan. Sebagai rumusan, bilangan pelancong dari negara Jepun yang datang ke negeri Pahang pada tahun 2016 adalah yang tertinggi. Itu rumusan. Rumusan dan juga isi tersirat. Okey, terpulang pada idea pelajar lah. Sebagai rumusan untuk tajuk catapai, hari ini kita dah belajar yang pertama maksud catapai. Yang kedua, ciri-ciri catapai, kegunaan catapai dan langkah-langkah membina catapai. Terakhir sekali kita pergi kepada mentafsir catapai. Jadi pelajar dah masuk 5 subtajuk hari ini. Latihan untuk pelajar dalam buku tulis awak adalah latihan cabaran prestasi. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey. Soalan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Lukis tak catapan ni? Lukislah seringkas yang boleh. Tak perlu ikut saiz sudut sektor. Sebab yang dia nak kat sini, pelajar dapat tentukan kat mana nak letak jumlah, kat mana nak letak lokasi tajuk, nilai label nilai sektor dan juga petunjuk. Okey, A ni kat atas ni adalah tajuk, B petunjuk, C ni label nilai sektor dan D adalah jumlah. Okey, untuk soalan yang kedua, susun langkah-langkah membina catapan mengikut turutan yang betul dengan menulis 1 hingga 7 pada ruang yang disediakan. Okey, cikgu tak nak awak salin macam ni. Saya nak awak, okey, salin soalan susun langkah-langkah membina catapan mengikut urutan yang betul. Okey, itu je soalan dia. Okey, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama, melabel tajuk dan petunjuk jumlah. Okey, awak cari langkah yang pertama, terus tulis nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Sampailah yang terakhir. Okey, soalan yang ketiga adalah lukis catapai dan juga tafsir catapai. Ini adalah soalan yang menentukan awak dapat PP 4. Untuk soalan ni, buat dah siap share dengan saya dalam grup. Okey, daripada sini kena kira dulu saiz sudut sektor dan juga peratusan. Okey, tahniah kepada semua anak-anak. Terima kasih, kejayaan perlukan usaha. Sekecil ilmu yang anda belajar hari ini menentukan siapa anda pada hari esok. Pilihan di tanggang anda sendiri. Belajar demi hari esok. Awak yang menentukan masa depan awak sendiri. Okey, tahniah dan terima kasih.